Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ahmad Rizal bin Maknur Rumani, pemegang nombor metrik di 202010945560. Jadi hari ini saya akan menceritakan berkaitan dengan satu keunikan yang terdapat di Malaysia, iaitu kewarganegaraan Malaysia. Merupakan suatu keunikan. Kewarganegaraan Malaysia merujuk kepada penduduk yang telah pun bermustautim di Malaysia, di mana terdapat beberapa ciri untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, dan ianya ditentukan dalam Peraturan Kewarganegaraan Malaysia 1964. Selain daripada itu juga, kewarganegaraan ini boleh dilucutkan sekiranya terdapat 3 ciri yang boleh menyebabkan kewarganegaraan itu dilucutkan. Yang pertama adalah seorang individu itu telah menjadi warga negara asing. Yang kedua antara punca ataupun sebab kewarganegaraan seseorang itu dilucutkan adalah di mana dia menderhaka kepada kerajaan ataupun pemerintah dalam peperangan. Yang ketiga adalah apabila seseorang warga negara itu membuktikan diri beliau tidak setia melalui dengan cara percakapan ataupun tindakannya yang boleh menyebabkan di mana ia mencemarkan duli ataupun kedaulatan negara, boleh menyebabkan terlucutnya kewarganegaraan seseorang itu. Konsep kewarganegaraan. Seperti yang kita tahu, kewarganegaraan pada awalnya hanyalah berhubung kait di antara undang-undang yang berkaitan dengan hak dan juga kedaulatan negara. Tetapi pada hari ini, konsep kewarganegaraan itu lebih meluas ke mana dia meliputi hak politik dan juga undang-undang asas seperti hak sosial serta berkaitan dengan kesetiaan, kekidaan dan juga kesopanan. Wujudnya di mana konsep sivik dalam konsep kewarganegaraan, di mana konsep itu melibatkan aktiviti kesukarelaan yang melalui persatuan dan juga peranan dia dalam masyarakat pada waktu ini. Secara umum juga kita mengetahui di mana konsep kewarganegaraan ini dapat difahami apabila berlakunya kewarganegaraan dalam konteks di mana negara yang mengamalkan demokrasi. Dan konsep kewarganegaraan ini adalah hubungan di antara seseorang warga negara, iaitu terdapat dalam bentuk rakyat terhadap negara yang didiami. Kita sebagai rakyat di dalam sebuah negara ini, kita berhak untuk mendapatkan sebarang kemudahan dan juga faedah dari segi sudut politik, ekonomi, sosial dan juga berbagai lagi, kerana ia merupakan satu keistimewaan yang diberikan untuk rakyat yang telah pun mendapatkan kewarganegaraan itu. Perkara 5 ini merupakan kebebasan diri seseorang dalam menjadi warga negara Malaysia. Dan berikut terdapat 3 hak keistimewaan apabila dia menjadi seorang warga negara Malaysia berdasarkan perkara 5. Yang pertama adalah tiada seseorang pun yang akan diambil nyawanya ataupun dilucutkan kebebasan diri kecuali mengikut undang-undang. Hal ini kerana seseorang itu berhak untuk mendapat kebebasan diri dan tidak boleh dilucutkan secara sesuka hati kebebasan diri ataupun nyawa seseorang itu. Jika ingin diambil nyawa seseorang itu, mereka perlulah diambil mengikut undang-undang yang telah ditetapkan negara itu sendiri. Yang kedua pula, apabila seseorang itu ditangkap ataupun diberkas, ia hendaklah untuk diberitahu secepat mungkin kepada pihak berkuasa ataupun orang yang bertanggungjawab dalam berkaitan hal-hal ini, di mana apabila dia ditangkap, dia perlu untuk diberitahu alasan-alasan ataupun sebab punca dia ditangkap secara munasabah dan diberikan untuk mereka satu peluang untuk berunding dengan orang tertentu sebagai bela diri untuk menyelamatkan diri mereka dengan orang-orang yang hebat seperti seorang pengamal undang-undang pilihan raya. Yang ketiga adalah di mana jika seseorang itu ditangkap dan tidak dilepaskan, maka seseorang itu hendaklah tanpa kelengahan yang tidak munasabah dan
walaupun dalam tempoh 24 jam tidak termasuk dengan apa-apa perjalanan yang perlu, dia dibawa ke hadapan magistrate dan orang itu tidak boleh ditahan dalam jagaan selanjutnya tanpa sebarang kebenaran daripada magistrate. Beberapa perkara yang membataskan kewarganegaraan tersebut, di mana terdapat 3 perkara yang membataskan, iaitu daripada penyebaran fitnah ataupun maklumat palsu, isu yang berkaitan dengan kaum dan juga perkara yang berkaitan dengan agama. Untuk mengelakkan daripada berlakunya penyebaran maklumat palsu, hal ini kerana ia boleh menyebabkan fitnah dan akan menyebabkan perpecahan dalam perpaduan di antara kaum Malaysia. Selain daripada itu juga, Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998 khusus untuk membendung kegiatan penyaluran maklumat di alam maya. Sebab terlalu banyak undang-undang lain yang berkaitan dengan penyebaran maklumat ni dan dibuat untuk menyekat gejala yang tidak sihat yang boleh mencetuskan persalahfahaman di antara kaum. Kedua adalah sebagai rakyat Malaysia ataupun warga negara, kita tidak boleh untuk bermain dengan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan perkauman, di mana hal-hal yang melibatkan perkauman ini merupakan satu perkara yang sensitif dan juga ia merupakan satu perkara yang unik, yang di mana setiap kaum mempunyai identiti tersendiri yang dibawa keluar sebagai lambang ataupun diri mereka. Jadi isu-isu yang melibatkan sensitiviti kaum ini tidak boleh dipermainkan ataupun diejek sama sekali, sehingga kan ia boleh mengguris ataupun menyinggung hati dan juga perasaan daripada kaum-kaum lain yang boleh menyebabkan perpecahan daripada kaum itu terjadi. Yang ketiga adalah isu-isu yang melibatkan agama. Seperti yang kita tahu, di Malaysia agama rasmi merupakan agama Islam, akan tetapi Malaysia tidak melarang untuk bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum lain untuk menganuti agama selain daripada agama Islam. Hal ini kerana agama merupakan satu kebebasan yang paling utama dan paling mutlak untuk seluruh rakyat Malaysia, di mana mereka bebas untuk menganuti agama yang mereka anuti, dan juga mereka perlu juga untuk menghormati agama-agama lain, dan mereka juga tidak boleh untuk mempersendakan atau mempersoalkan agama-agama yang ada di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan menceritakan serba sedikit keistimewaan apabila seseorang itu menjadi warga negara Malaysia. Baiklah, keistimewaan yang pertama adalah seseorang itu layak ataupun berhak untuk menjadi pemilih dalam pilihan raya. Hal ini kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, di mana rakyat itu yang memilih pemimpin. Untuk pemimpin adalah rakyat juga layak untuk mengambil alih ataupun mengambil bahagian dalam bidang-bidang politik ini, di mana tiada sekatan untuk rakyat untuk berpolitik ataupun menjadi sebahagian daripada orang-orang politik. Yang ketiga adalah ia boleh untuk mengisi jawatan eksekutif yang dihaskan oleh pihak kerajaan untuk warga negara. Yang keempat pula, di mana keistimewaan ini dapat dilihat kerana mereka yang mendapat kewarganegaraan ini adalah berhak menerima faedah ataupun kemudahan yang terdapat di dalam negeri ataupun di dalam negara, seperti kebajikan, pelajaran, dan yang kelima adalah di mana siapa yang memiliki warga negara ataupun mendapat kewarganegaraan, dia diberikan satu keistimewaan di mana tidak akan dibuang negeri secara suka hati. Jika dia ingin dibuang negeri, dia perlulah berpandukan dengan akta-akta yang dibuat di dalam perlembagaan negara. Apa yang terakhir dari sudut penggunaan bahan petrol, di mana warga negara Malaysia ini mereka diberikan keistimewaan di mana dia boleh untuk mengisi minyak ataupun menggunakan petrol yang diberikan kerajaan dengan mendapatkan subsidi. Jadi subsidi ini diberikan khas untuk rakyat Malaysia sahaja, di mana mereka tidak perlu untuk membeli minyak dengan kadar ataupun nilai yang mahal semata-mata untuk mengisi minyak kenderaan.
Cara kesimpulannya, apa yang saya boleh simpulkan di sini adalah dengan beberapa kelebihan, keistimewaan dan juga konsep yang ditunjukkan di dalam kewarganegaraan Malaysia, kita dapat lihat ia merupakan satu perkara yang unik dan perkara yang tidak pernah ada lagi dalam negara-negara lain, kerana dengan perkara-perkara ini juga ia serba sedikit dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan selain daripada itu juga, dengan adanya perkara seperti ini, sudah pasti ia akan membentuk sebuah negara yang maju, yang berjaya dan dapat terus meningkat ke kancah dunia dalam memastikan negara kita adalah negara-negara yang hebat, yang setaraf dengan negara-negara dunia dan negara-negara Eropah di luar sana. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.